Sabah merujuk kepada nama bangsa atau kerajaan yang tinggal di wilayah Yaman, sebahagian barat daya Semenanjung Arab pada tahun 2000 sebelum Masehi hingga abad ke-8 sebelum Masehi. Nama Sabah diambil daripada nama pengasas dan raja pertama, yaitu Sabah bin Yazid bin Ya'rib bin Katan. Orang Sabah juga dikenali sebagai orang Tuba yang berbahasa Arab Selatan lama. Kerajaan Sabah mempunyai ibu kotanya di Sharwah, dan hari ini runtuhan sisa-sisanya masih dapat dilihat di kawasan barat laut kota Ma'rib. Dahulu, kerajaan Sabah terkenal sebagai sebuah kerajaan yang sangat makmur dengan hasil alam yang melimpah ruah. Ekonomi kerajaan Sabah begitu rancak dan sangat dinamik. Wilayah kerajaan Sabah diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib dengan taman yang subur di lembah. Kesuburan tanah kerajaan Sabah adalah kerana adanya empangan Ma'rib dengan panjang 620 meter, lebar 60 meter dan tinggi 16 meter. Empangan ini merupakan sumber air utama penduduk kerajaan Sabah untuk keperluan harian dan pertanian. Kisah kerajaan Sabah pernah populer kerana kisahnya yang berkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada ketika itu, pemerintahan kerajaan Sabah ialah Ratu Balqis yang berwajah cantik, malah disebut sebagai tercantik di dunia pada waktu itu. Sebelum mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balqis dan penduduk kerajaan Sabah menyembah matahari dan bintang. Setelah Permaisuri Balqis mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam, maka ramailah kaumnya berbondong-bondong mengikut ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu masa tertentu, kaum Sabah masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selepas kematian Ratu Balqis, orang Sabah kembali murtad dengan kembali menyembah matahari dan bintang. Sebanyak 13 rasul telah dihantar kepada orang Sabah, tetapi mereka masih tidak mengindahkan amaran daripada para rasul. Kerana penafian mereka, Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut kenikmatan yang telah diberikan kepada kaum Sabah. Azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berupa runtuhnya empangan Ma'rib yang selama ini menyara kehidupan masyarakat Sabah. Empangan itu musnah sekitar 542 Masehi. Ia menyebabkan kesukaran hidup orang Sabah. Banyak tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran mati kerana kemarau. Punca kemusnahan empangan itu sudah tentulah takdir Allah Subhanahu wa taala dan akibat orang Sabah yang kufur nikmat Allah ke atas mereka. Namun, Allah menciptakan perantara yang boleh diterima oleh logik manusia supaya lebih mudah untuk manusia merenung dan mengambil iktibar. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, seekor tikus yang lebih besar daripada kucing sebagai punca runtuhnya empangan Ma'rib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah memusnahkan empangan walaupun dengan makhluk kecil yang dianggap remeh, iaitu tikus. Punca lain yang disebut oleh ahli sejarah ialah berlakunya perang saudara di kalangan penduduk Sabah, sedangkan empangan mereka memerlukan pemulihan kerana dirosakkan oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara memesongkan mereka daripada membaiki. Empangan ini musnah sekitar tahun 542 Masehi. Selepas itu, mereka hidup dalam kesusahan. Tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi mengeluarkan buah seperti dahulu
dan Yaman kini merupakan antara negara termiskin dan terkering di semenanjung Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tetapi mereka berpaling, lalu kami datangkan kepada mereka banjir besar dan kami gantikan dua kebun mereka dengan dua kebun yang tumbuh, yaitu pohon yang berbuah pahit, pohon als dan sedikit dari pohon sir. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka disebabkan kekafiran mereka, dan kami tidak menimpakan azab yang demikian melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Surah Saba ayat 16 dan 17. Di dalam surah An-Nahl ayat 112 dan 113, Allah berfirman, yaitu, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari merata tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Kerana itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Kerana itu, mereka akan dibinasakan dengan azab dan mereka itu orang-orang yang zalim. Surah An-Nahl ayat 112 dan 113. Jika direnungi kisah orang Sabah dengan renungan yang dalam, sudah tentu kita temui satu kengerian. Betapa tanah yang sangat subur kemudian menjadi tanah yang kering dan tandus. Allah mengabadikan kisah kaum Sabah di dalam Al-Quran dan memberi nama surah yang mengandungi kisah mereka dengan surah Sabah. Ini tentunya bertujuan agar manusia sentiasa mengingati apa yang berlaku kepada mereka. Sejurus itu, kerajaan Sabah menjadi negara yang kering dan miskin. Wallahu a'lam bishawab.